Terima kasih Datuk Speaker. Berkenaan dengan Rang Undang-Undang Kewangan Nombor 2 2023 DR 36 2023. Pertama sekali Datuk Speaker, saya tertarik Datuk Speaker, berkenaan dengan isu salah satu inisiatif baharu dalam belanjawan ini ataupun rang undang-undang ini merupakan pengenalan e-invoice yang dikatakan akan berkuasa pada 1 hari bulan Januari 2024, yang mana juga diumumkan oleh Timbalan Menteri tadi bahawa untuk syarikat yang melebihi turnover lebih daripada 100 juta, maka ia akan bermula 1 hari bulan 8 2024 dan untuk yang lain akan bermula pada bulan Julai tahun 2025. Di sini saya nak bertanya kepada pihak Timbalan Menteri berkenaan dengan kelebihan ataupun anggaran kutipan cukai yang dapat diperolehi oleh pihak kerajaan setelah pelaksanaannya e-invoice. Kita sekian maklum bahawa salah satu matlamat ataupun salah satu tujuan pengenalan ini adalah untuk mengemaskini lagi sistem pengutipan cukai dan juga khasnya apabila kita bertepanan dengan black economy dengan izin seperti yang telah pun dibahaskan tadi. Namun pada masa yang sama, saya juga hendak bertanya kepada pihak kementerian bahawa sama ada suatu sistem ataupun software ataupun server baharu akan diperkenalkan dalam pelaksanaan sistem e-invoice ini. Kita sekian maklum bahawa sekiranya penguatkuasaannya adalah pada 1 hari bulan Januari dan untuk syarikat-syarikat lebih daripada 100 juta 1 hari bulan Ogos, nampaknya kita hanya mempunyai suatu masa kurang daripada beberapa bulan untuk memastikan roll out dengan izin sistem e-invoice ini adalah bersesuaian. Dan apabila kita nampak beberapa lebih kurang daripada 10 tahun yang lepas apabila GST diperkenalkan, pada masa itu kita ada satu sistem baharu dan juga berniaga-berniaga ataupun berniaga kecil khasnya diperlukan untuk mengguna pakai sistem baharu itu. Ada pengusaha-pengusaha seperti kedai runcit dan sebagainya, dia tidak ada yang terpaksa untuk menutup kedai mereka kerana tidak sanggup untuk menyesuaikan diri ke dalam sistem yang baharu. Dan apakah bantuan yang bakal diberikan oleh kerajaan untuk membantu golongan-golongan ini? Nombor 2, Datuk Speaker, berkenaan dengan cukai keuntungan hartanah, saya perhatikan bahawa ada suatu bindaan dalam rang undang-undang ini yang mana penyata terbinda dibuat di bawah Seksyen 15A untuk segala cukai ataupun cukai tambahan haruslah dibayar pada hari penyata terbinda tersebut. Saya nak tanya kepada pihak kerajaan sama ada ia merupakan sesuatu yang praktikal, kerana sekiralah cukai terbinda itu notis dikeluarkan pada hari ini dan pada hari ini pula membayar cukai diwajibkan untuk membayar cukai tambahan tersebut. Sesama ada itu merupakan sesuatu yang rasional ataupun yang munasabah bagi membayar cukai, kerana kadang-kadang membayar cukai memerlukan masa untuk menyemak semula dokumen-dokumen dan kadang-kadang nak memfailkan rayuan dan kadang-kadang nak mendapatkan nasihat daripada profesional sama ada peguam ataupun daripada accountant. Dan masa pindaan berkenaan dengan ini mewajibkan pembayaran cukai untuk membayar pada hari yang sama. Bagi saya ini sesuatu yang harus dipertimbangkan semula oleh pihak kerajaan. Saya juga tertarik juga dengan pengimposan ataupun penggunaan 4% cukai stamp bagi surat cara pindah bilik bagi pemeroleh, yang mana pemerolehnya adalah daripada golongan bukan warga negara. Ini sesuatu yang saya mengalu-alukan, dan apabila saya buat pengiraan tadi, setiap 1 juta apabila untuk setiap 1 juta pertama hartanah yang diperolehi oleh warga negara asing, maka jumlah duty stamp yang kita boleh kutip RM40,000 berbanding dengan sekarang RM24,000. Setiap transaksi lebih RM16,000. Namun demikian, kita juga ada cabaran-cabaran yang mana nombor 1, saya nak tanya kepada pihak kerajaan berapakah anggaran cukai tambahan yang kita boleh diperolehi, dan nombor 2, untuk perolehan hartanah oleh warga negara
apakah selain daripada inisiatif iMilik dan juga pengecualian cukai duty stamp untuk pembeli utama yang membeli rumah kurang daripada 500,000, apakah inisiatif lain daripada pihak kerajaan untuk membantu meringankan beban golongan pembeli rumah ini. Dan akhir sekali, saya juga mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk menetapkan bahawa pindah milik hartanah melibatkan beneficiary yang melepaskan hak kepada beneficiary lain mengikut wasiat faraid ataupun Distribution Act dengan izin dikenakan duty stamp RM10 sahaja. Dan saya nak tanya taparan kepastian daripada kerajaan sama ada polisi ini adalah terpakai sekiranya beneficiary yang menerima manfaat tersebut adalah dari kalangan bukan warga negara. Dan yang akhir sekali, Datuk Speaker, juga saya nampak dimasukkan bahawa pindaan yang menyatakan bahawa pelupus diwajibkan untuk membuat pengiraan cukai sendiri dalam RPGT return dengan izin. Dan berkenaan dengan isu ini, saya nak dapatkan jawapan daripada kerajaan, apakah sama ada kerajaan benar mengambil kira sekiranya pelupus tersebut ada membuat kesilapan dari segi pengiraan cukai keuntungan hartanah, dan kerana kebanyakan masanya terdapat satu grey area dengan izin, satu grey area yang mana ada perbelanjaan pelupusan yang mana pelupus sendiri tidak tahu sama ada perbelanjaan tersebut akan diambil kira atau tidak. So apakah tindakan kerajaan, bentukan kerajaan dalam membantu pelupus-pelupus dalam perkara ini? Dengan itu, sekian daripada saya. Terima kasih, Datuk Speaker.